إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والاتباع على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رسالة hadhihi risalatun, bermula ini ialah satu risalah. Risalah di mana beberapa lembaran kertas yang sedikit tetapi mengandungi manfaat yang besar. Sedikit tak sedikit kalau kita lagu ini ada 3 huruf. Ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Sekurah, 2 huruf, 3 huruf. Ada 3 huruf. Apalah? Betul lah 3 huruf enggak? Kalau panggil risalah ni beberapa lembaran kertas yang sedikit tapi mengandungi faedah yang sangat besar. Ini Allah panggil mimba bitawadhu musannif. Ini setengah daripada khisal mahmudah dipanggil, perkara atau sifat terpuji pengarang kita ni. Dia tidak nama ke kita, dia ni kitab, tapi disebutkan risalah sebagai tanda tawadhu. Kalau kita bahasa Melayu risalah ni surat kirim lah. Surat kirim. Tapi bukan surat kirim macam TMB tu atas surat atau Rosmir atas surat tu dah. Tuan panggil hanya sebagai tanda tawadhu. Tanda merendahkan hati. Risalah ni namanya Al-Mu'awanati. Risalatul Mu'awanati. Risalah bagi bertolong-tolongan. Itu Al-Mu'awanati mana bertolong-tolongan. Wal muzaharati sama juga bertolong-tolongan. Wal mu'azarati. Kalau panggil semuanya makna yang muradif tu bertolong-tolongan, membantu bahu membahu dia belaka tu. Nah
Liraghibina, li dengan mana fi, pada mereka yang gemar, liraghibina, pada mereka yang gemar, ai firraghibina, pada mereka yang gemar. Siapa mereka yang gemar ni? Minal mu'minina, daripada orang yang beriman. Gemar apa? Fi suluki tariqil akhirati, dalam menjalani jalan akhirat. Jadi maklumlah kita semua ni menjalani jalan akhirat. Menjalani jalan akhirat. Duduk atas dunia ni sebenarnya nak menjalani kembali ke negeri akhirat. Jadi nak kembali ke negeri akhirat itulah kena ada zat apa bekalan. Tu apa tu? Adalah Quran sebut tu. Inna khairaz zadit taqwa wa tazawwadu. Berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah. Apa takwa? Al-imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Tujuan kita apa yang diperintah oleh Allah dan tinggallah apa yang ditegah oleh Allah. Kalau gitunya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah di atas kebaikan dan takwa kepada Allah. Jadi seolah-olah risalah ini sebagai Habib, pengarang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni tolong menolong kepada kita-kita sekian ni di atas kalau kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil imami, karangan siapa ni risalah muawalah ni? Bagi imam. Imam ni mana ikutan. Orang diikutkan akan dia. Itu mana imam. Syekhul Islam. Itu gelar dia tu. Syekhul Islam. Zaman itu kalau Syekhul Islam ni mufti lah. Qutbid da'wah. Penghulu tokoh dakwah. Qutbid da'wah, tokoh penghulu. Penghulu bagi kaum yang mengajak menyuruh manusia itu mana dakwah. Wal irsyad, qutbid da'wati wal irsyad, penghulu dan tokoh bagi menunjuk jalan. Irsyad ni menunjuk jalan. Siapa tadi tu? Al-Imam Syekhul Islam, qutbid da'wah wal irsyad, iaitu Al-Habib. Al-Habib ni mana kekasih lah. Dia gelar bagi zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam digelarnya Habib. Tu. Bagi orang yang tak belum sampai ikut sahabat dipanggil Sayyid atau Syarif. Al-Habib itu kekasih Abdullah. Nama dia Abdullah. Al-Habib Abdullah bin Alawi, anak laki-laki bagi Alawi, bin Muhammad. Alawi itu anak laki-laki bagi Muhammad Al-Haddadi, kabilah daripada Haddad. Masyhur lah ni Al-Haddad ni. Al-Hadrami, yang dibangsa pada Hadramaut, Yaman tu. Asy-Syafi'i, yang dibangsa pada mazhab Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala, merahmatilah akan dia oleh Allah Ta'ala tu. Allah panggil khabariyah lafzan, insya'iyah aydu'ayah maknan. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni mulai jugalah kita tahu secara ringkas. Ta'rif mujizun dia panggil. Definisi secara ringkas, pengenalan secara ringkas tentang anil imam syahid, imam yang masyhur. Hingga-hingganya dia ada satu rotib
Ratib itu masyhur lah, ratib al-haddad. Nah, ratibul haddad. Nah, selain daripada nama ratibul haddad dipanggil ratibus syahir. Nah, ataupun ratibul masyhur. Ratib yang masyhur. Nah, karena dia lah ratib yang paling masyhur diamalkan dulu di seluruh tanah Nusantara ni. Itu. Siapa dia ni? Huwa sayyiduna al-imam al-allamah. Dia ni Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ni ialah sayyiduna, penghulu kita, al-imam, ikutan al-allamah yang bersangatan alim, ad-da'i ilallah, orang yang menyeru manusia kepada Allah. Artinya orang menyambung tugas Nabi SAW lah. Nah, karena tugas Nabi SAW tu wada'iyan ilallah. Nah, wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Itu Nabi SAW. Menyeru manusia itu pada Allah, bukan menyeru manusia kepada kumpulan tu, parti politik tu, tidak. Seru manusia kepada Allah, itu tugas para rasul. Bahkan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'i ilallah, orang menyeru manusia kepada Allah. Seru tu biqaulihi wa fi'lihi, nah, dengan perkataannya dan perbuatannya. Perkataan itu mudah sangat. Nah, perkataan itu senang ya. Jom mari kita ibadah. Perbuatan itu tak payah sikit ya. Dia kadang-kadang kita tu menyeru manusia kepada Allah itu dengan perkataan saja, tapi perbuatan itu jauh lah. Itu jauh. Tapi Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ni dah ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi. Orang menyeru ke manusia kepada Allah dengan perkataannya dan perbuatannya. Bahkan perbuatan itulah lebih fasih, lebih jelas daripada perkataan lidah. Lisanul hal dipanggil, lidah kelakuan. Absahu min lisanil maqal, lebih fasih daripada lidah bicara. Lidah percakapan. Qutbul irsyad, tokoh penunjuk jalan. Irsyad ni maknanya mursyid lah. Kita tu tidak mursyid, gemersik. Wal hatib, dan kekasih Abdullah bin Alawiyah bin Muhammad al-Haddad. Dia ni wulida radhiyallahu, dilahirkan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ni bisubir, di satu tempat nama Subir, min dawahi Madinati Tarim, bihadra maun. Dia ni dilahirkan di kampung bernama Subay, min dawahi, daripada keliling, pinggir, kita kata daripada pinggir, min dawahi Madinati, daripada pinggir bandar Tarim. Mana mak Tarim ni? Di Hadramaut. Bila tu dilahir? Lailatul Khamis, pada malam Khamis, 5 Safar 1044 Hijrah. 1044 Hijrah. Lahir pada 5 Safar 1044 Hijrah. Wa turubbiyah, dan ditarbiyah. Beliau ni ditarbiyah fi Tarim, di Tarim. Ditarbiyah oleh guru dia di Tarim. Lama orang panggil alim ulama auliya illah, para habaib. Di Tarim Hadramaut. Siapa kelala ni budak ada lagi lah. Wa qad kuffa basarahu, dan sungguhnya telah menahanlah oleh Allah Ta'ala akan penglihatan dia, wahwa pada ia sagirun, kecil. Jadi ketika kecil tu dia kena penyakit apa tak tahu, demam ke mana, jadi buta mata, tapi boleh ke arah kita. Asli mata jelek, kita pun tak buka lagi. Jangan kata nak ke arah kita pun tak buka lagi.
Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni kecil-kecil tu Allah Ta'ala uji dia dengan buta mata. Itu waqad kuffa basarahu, dan sesungguhnya menahanlah akan penglihatannya, wa huwa saghirun, pada dia kecil. Kemudian bila Allah Ta'ala uji dia buta mata ketika kecil, fa'awwadallahu anhu binuril basirati, maka menggantilah oleh Allah Ta'ala, fa'awwadallahu, maka menggantilah oleh Allah Ta'ala anhu, daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni, binuril basirati, dengan cahaya mata hati. Walaupun mata kepala dia buta, tetapi penglihatan mata hatinya sangat jelek, sangat jelas, lebih jelas daripada orang yang tidak buta mata kepala. Hafiz Quran, hafal hadis, tu. Panjang ni. Itulah cerita dia, sebuah ringkas. Panjang ni, wajib wajtihadu fi talabil ilm, fi talabil ulumi nafi'ati, wa akafa ala ulama'i asrihi fi muqaddimatil masyayikhi sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi bersungguh-sungguh berkaca bersisi lengan cawak hotel dia ni dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa akafa ala ulama'i, dan berhadap dengan tekun. Akafa ni maknanya ikaf tu lah, nak berhadap dengan tekun. Wa akafa ala ulama'i asri, dan berhadap dengan tekun. Jangan macam kita ni berhadap dengan ngatuk, dengan letih, tak sabar nak habis puasa, nak balik kan. Betul tak, nak faham? Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni dak, wa akafa ala ulama'i asri, dan berhadap dengan tekun di atas ulama pada zamannya, fi muqaddimati masyayikhi, pada pembukaan guru-gurunya. Pertama Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, banyak nama guru dia ni. Habib Muqil bin Abdurrahman As-Saqqaf, Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Syekh Adib, wal Habib Allamah Ya Sahlu bin Ahmad Bahasin Khudaili Ba'lawi. Banyak. Wa min masyayikhihi aidan, dan setengah daripada gurunya juga Al-Imam Allamah Al-Imamul Allamah Alimu Makkah Al-Mukarramah As-Sayyid Muhammad bin Alawi As-Saqqaf. Dia pergi Mekah juga, pergi mengaji di Mekah. Itu guru dia di Mekahnya ialah Sayyid Muhammad bin Alawi As-Saqqaf. Summa, kemudian nasaballahu lidakwati, kemudian mendirilah oleh Allah Ta'ala lidakwati, bagi dakwah, wal irsyadi, dan memberi petunjuk. Dan da'iyan, hal keadaan menyeru Habib Abdullah ni ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bil hikmati, dengan secara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Bila dah lama dah mengaji sejak daripada kecil sampai masuk betul-betul, maka Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala pun mendirikan dia sebagai seorang tokoh ulama yang berdakwah menyeru manusia kepada Allah dengan jalan hikmah, bijaksana, dan peringatan yang baik. Bila begitu, fa'aqbala alaihi, maka menghadapilah di atasnya Habib itu annasu, oleh manusia. Bila dah jadi tu guru dah, manusia pun pakat berhadap lah, ngaji, ambil ilmu, nasihat dan sebagainya. Wantashara, dan tersebar luaslah. Wantashara saitu fil buldan, dan tersebar luaslah ilmu dia ni pada beberapa negara-negara. Wan tafa'a, dan mengambil manfaat lah bihi, dengan dia, al-qasi, orang-orang yang jauh, wadani, dan orang-orang yang dekat. Panjang ni cerita dia ni.
Kita reka-reka sikit. Mau panjang kita dia ni. Sebab kalau kita awak tu tak ada deh. Tak ada. Saya ambil di kita lah. Habislah situ. Mana dia wafat bila ni? Tu ada dah wafat. Jadinya walam yazal, dan senantiasalah Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ni yad'un nas, menyeru akan manusia ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmat dan peringatan, dengan bijaksana dan peringatan yang baik, hatta sehinggalah wafatahu ila rahmatillahi ta'ala, sehingga wafatlah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuwfiya, maka diwafatkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini diwafatkan lailatas sulasa, pada malam Selasa. Fatuwfiya lailatas sulasa, diwafatkan pada malam Selasa 7 Zulqa'dah, 7 Zulqa'dah, pada tahun 1132 Hijriah. Lepas tu kubur di mana? Wadufina makbarah, dan dikebumikan pada tempat perkebumian Zanbal. Satu tempat perkebumian tu nama ditarim. Zambal Bitari. Dikebumi ke kubur dia Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni di Tarim, di satu tempat apa panggil perkuburan yang dipanggil Zambal. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini ringkasnya orang panggil cerita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni. Kita pun dia tahulah sebelum kita tu nak baca kitab dia sebagai orang panggil inda zikril awliya tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang panggil cerita para wali itu, maka turun rahmat Allah Ta'ala. Tu orang panggil rahmat khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu. Baik, kita masuk dalam Qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulakan menulis risalah dia ni dengan mengambil berkat nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Kemudian kalau cetak kehak ni dia ada doa dulu tu. Tulislah Rabbi yassir. Dia cetak kehak tahqiq. Ini cetak kehak ada tahqiq ni, nak molek sikitlah. Macam cetak kita guna ni cetak kehak orang panggil hak asal orang dulu lah. Ada tahqiq apa? Rabbi yassir. Rabbi yassir wa a'in ya karim wa a'in. Rabbi yassir, dia beza Allah. Kalau mula dengan Allahumma yassir dengan Rabbi yassir. Rabbi yassir ni mula dengan Rabb ni lebih menjelirakan hati. Guna dengan perkataan Rabb tu lebih menjelirakan hati kita sebagai hamba kepada Allah. Rabbi yassir, Tuhan, Tuhan permudahkan. Wa a'in, dan tolong. A'in ni a'ana ya'in itulah. A'in, dan tolongilah ya karim, Tuhan yang melimpah kurnia pemberian. Waftah, dan bukakan bil haqqi, dengan kebenaran.
Direct Rabbi. Direct. Rabbi yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi, dan bukakan dengan kebenaran. Wa antal fattahul alim, padahal engkau lah Tuhan yang zat yang maha membuka, zat yang maha amat mengetahui. Waftah bil haqqi, bukalah dengan kebenaran. Wa antal fattahul alim. Dah ambil dah. Wa antal fattahul alim. Wa anta al fattahu al alim. Tuh. Dia minta apa? Yang ambil dicampur lah ni. Rabbi yassir, ambil daripada doa Nabi tu kan. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir, Tuhan permudah, wala tu'assir, jangan engkau payah. Wa a'in, dan tolong. A'in ambil daripada Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatina. Ya Allah Tuhan, tolonglah aku di atas menyebut engkau dan mensyukuri akan dikau, dan dan mengelokkan ibadatku. Elokkan ibadat akan dikau. Ambil itu. Subhanaka ay usabbihuna. Tuh. Subhanaka ay usabbihuna, muji aku akan dikau. Subhanaka, maha suci engkau, yang tersuci engkau daripada segala sifat-sifat kekurangan. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Illa, melainkan ma'allamtana, barang yang mengajarlah engkau akan kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, teguh pada segala hukuman, keputusan dan sebagainya. Dah. Sebab habis itu. Ini sama lah ni. Setelah mana dimulakan dengan basmalah dan doa Rabbi yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alhamdulillah, bermula segala puji itu hanyalah hak Allah Ta'ala. Allah ni Al-Wahidi, Tuhan yang satu. Itu Al-Majidi. Apa Al-Majid? Apa Al-Majid? Sifat nama-nama Allah Ta'ala laka tu. Cuba tengok apa Al-Majid. Ada? Biasa ada yang yang agung, yang mulia, ya juga. Al-Jawad. Apa Al-Jawad? Yang maha pemurah lah. Tuh. Alhamdulillah, bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala. Allah ni siapa? Sifat bagi Allah. Al-Wahidi, yang maha tunggal. Al-Majidi, yang maha agung. Al-Jawadi, yang maha memberi. Al-Wahabi, bukan Wahabi dah. Al-Wahabi, yang maha melimpah kurniakan. Ar-Razzaqi, yang maha memberi rezeki. Al-Hannanil Mannani. Yalah kalau tu tengok sendiri lah. Apa Al-Hannani wal Mannani. Ada tak? Yang maha kasih sayang. Yang samanya tu makna dia.
yang maha memberi nikmat, yang maha melimpah kurnia, yang maha berbuat baik. Allazi, Allah ni pula Tuhan yang ba'atha. Tadi tu orang panggil kata tanpa harap atas tu. Nah. Tu. Sepatutnya alhamdulillahil wahidi wal majidil wal jawadi wal wahabi wal razaq wal hannani wal mannani. Tapi tak, ya hazahwan Allah pakai harap atas. Yang atas tanpa harap atas. Semuanya atas pada kata al-wahidi lakon. Jadi bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha buat baik, Tuhan yang maha melimpah kurnia, Tuhan yang maha memberi rezeki, Tuhan yang maha apa lagi? Maha mengurnia, Tuhan yang maha memberi nikmat. Allah ni pula allazi ba'asa Muhammadan. Tuhan yang membangkitlah ia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan akan Nabi Muhammad tu khatimah anbiya'ihi, penutup bagi segala para nabinya, Nabi Allah. Tu sallallahu alaihi wasallam lah. Bangkit. Nah, membangkitkan Nabi Muhammad. Ba'asa tadi membangkit, yang telah membangkitlah ya Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad tu birisalatihi, dengan risalahnya, risalah Allah, ila jami'il insani, kepada sekalian manusia, wal janin, dan sekalian jin. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, antara orang panggil khususiah Nabi Muhammad SAW, ialah Nabi ni bukan hanya untuk manusia. Tetapi bahkan untuk jin juga. Nabi-nabi dulunya bukan untuk jin tapi untuk manusia. Itu pun juga tidak semua manusia, untuk orang kampung dia saja, orang negeri dia saja, untuk apa lagi? Untuk bangsa dia saja, kaum dia saja, tidak semua manusia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu wama apa dah ayat Quran sebut tu? Kafatan linnas, wama arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad SAW melainkan kafatan linnas, untuk sekalian manusia. Bahkan bukan hanya sekalian manusia, jin pun masuk juga. Jin pun masuk juga. Wa anzala alaihi, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala alaihi, di atasnya, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'ana, dalam ini Al-Furqana, boleh dua-dua lah. Dalam satu nuskah, wa fi nuskatin Al-Qur'ana. Dan menurunlah Allah Ta'ala di atasnya, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Furqana, wa fi nuskatin Al-Qur'ana, fihi, yang ada padanya, pada Furqan tadi, pada Quran tu, hudan, petunjuk, linnasi, bagi sekalian manusia. Yani sabak petunjuk, sabak hidayah. Bukan Al-Quran tu hadi secara hakiki. Orang yang menjadi memberi petunjuk secara hakiki hanya Allah. Nabi Muhammad pun tak boleh nak bagi petunjuk secara hakiki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Lepas Quran tu Allah Taala kata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu. Kita nak baca tadi. Jadi lepas pada ni pun gitulah. Lepas habis tarawih 20 rakaat, baca Quran dulu 15. Baca Quran dulu 15. Baik. Khotel tak secara dekat sini. Daripada tak buat langsung baik buat. Mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Mala yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Benda kita tak boleh nak buat belaka, nak ambil belaka, maka jangan tinggal belaka. Tu orang panggil atas jalan majah lah tu. Mantap majah isnad majah tu. Bukan hakiki. Kalau hakiki ke, maknanya
Ada selain pada Allah yang boleh bagi petunjuknya. Mana? Quran. Jadi mudahlah nak bagi petunjuk ni kau orang. Mana? Beli Quran banyak, pergi letak di disko mana. Dapat hidayah lah gitu. Gitu lah. Jadi sebab tu Fak Wahabi kata dalam Quran ni tak ada majah-majah, semua hakikah. Bohong. Berat kalau gitu. Kalau dalam Quran ni semua hakikah, tak ada majah, berat. Sebab tu zaman ada ulama Wahabi. Nama Syekh Utsaimin ke siapa dah dia ni. Buta mata Syekh Abdullah bin Baz ke siapa? Buta dah. Bin Baz buta dah. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ni dia buta. Hidup syarah yang kata dalam Quran tak ada majah. Semua hakikah. Tak ada majah-majah. Bila tak ada majah tak boleh nak takwil. Kalau gitu ada satu hamba Allah tu dia tanya. Dia tanya mana? Ya Syekh, kalau dalam Quran ni tidak ada majah, semuanya dipakai makna hakikah. Apa Syekh nak tafsir makna Al-Quran Allah Taala kata afaman kana fid dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada kata Quran. Afaman kana fid dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka barang siapa mana-mana orang yang buta di dunia, maka buta pula akhirat seksa. Syekh tu dia buta. Dia buta Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Ikutlah aku tak kerti nama ni ulama Wahabi ni. Dia buta. Bila ada orang tanya, bila dia kata dalam Quran tak ada majaz, semua hakikah. Maka orang tanya dia lagu mana nak tafsir ayat afaman kana fid dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta juga akhirat. Maka sesaklah jalan balik. Dia pun buta. Jadi artinya Syekh tu dia buta di dunia, buta pula akhirat. Dua kali buta. Jadi kita ada majah, ada hakikah. Afaman kana fid dunya a'ma ay a'mal basar. A'mal basar. Afaman kana fid dunya a'ma ay a'mal basirah. Fa huwa fil akhirati a'ma ay a'mal basar. Itu. Barang siapa yang buta di dunia, ay buta basirah, buta mata hati. Bukan buta mata kepala. Tu. Jadi kalau Fak Wahabi tak saya tahu tanya gitu. Nak kalau Wahabi tu buta macam Syekh Aziz bin Baz dia. Senyap dulu Syekh dia. Tak boleh nak tafsir apa. Kenapa dia tak boleh takwil takwil. Baik. Jadi zalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Itu orang panggil isnad majah ya tu. Isnad majah. Sandar secara majah ya tu. Yang memberi hidayah sungguh hanya Allah. Sama ni. Wa anzala alaihi dan menurunlah Allah Taala alaihi ke atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-furqana ay al-Qur'ana akan Quran fihi yang ada padanya furqan yakni Quran tu hudan linnasi petunjuk bagi manusia wa bayyinatin dan keterangan kenyataan tuh minal huda wal furqan daripada petunjuk dan membezakan antara kejahatan dan kebaikan wa syara'a lahu dan membuat syariat lah baginya Nabi yakni oleh Allah Ta'ala wa syara'a dan membuat syariat lah oleh Allah Ta'ala lahu baginya Nabi SAW wali ummatihi dan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang wasa yang telah mewasiatlah bihi dengan barang Nuhan akan Nabi Nuh wa Ibrahim dan akan Nabi Ibrahim wa Musa dan Nabi Musa wa Isa dan akan Nabi Isa. Tuh. Kalau gitu wa syara'a lahu dan mensyariatlah Allah Ta'ala lahu baginya Nabi wali ummatihi dan bagi umatnya Nabi SAW ma awsa bihi wa fi nuskatin ma wassa bihi. Begitu.
dalam kitab kita ni ausa bihi dia ni. Baik. Wa faddala dan melebihlah oleh Allah Taala dinahu akan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil adyani di atas sekalian agama-agama yang lain. Jadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak paling lebih. Awak nak lebih sini artinya tidak akan dapat diubah-ubah. Tidak akan boleh ditabdil, ditahrif, dibuat khianat, tak boleh. Pasti ada orang yang akan menjaga. Itu maksud. Tu. Ada pun agama Nabi-Nabi dulu pun dibawa Islam juga. Nah, agama tauhid juga. Tapi mari ke dia habisnya buat khianatnya, ubah ayat kitab suci dia, ubah syariat ibadat amal apa semua. Itu. Tapi kalau ada syariat agama Nabi Muhammad SAW, tak dilestarikan. Siapa kiamat, siapa hampir kiamat tu. Itu makna melebih. Jangan faham salah tu. Kamu afaddala dan melebihlah dinahu akan agamanya Nabi Muhammad ala sairil adyan, di atas sekalian agama. Jadi agama-agama lain tu betul juga, tapi agama Nabi kita hak lebih sikit daripada agama. Bukan gitu. Lakum dinukum waliya ini bagimu agamamu lah. Mana agamamu tu bukan agama di sisi kami. Agama lah bagi kamu, tapi di sisi kami bukan agama. Tu. Melebih ni makna Allah Taala jaga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu timmu nurihi walau karihal kafirun. Menghendaki mereka itu orang kafir ini memadamkan agama Allah. Tapi Allah Ta'ala siap ada janji, Allah Ta'ala akan mengekalkan agama Allah ni walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Wa ja'alahu dan menjadilah oleh Allah Ta'ala hu akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrama khalqihi alaihi. Semulia-mulia makhluk Allah di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wa ja'ala ummatahu dan menjadilah oleh Allah Ta'ala akan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pula khaira ummatin, akan sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan umat Nabi Muhammad ni linnasi bagi manusia. Tu. Tu. Jadi umat Nabi Muhammad ni dijadikan khaira ummah, sebaik-baik umat. Mana sebaik-baik umat? Ummatan wasata, umat yang paling hebat, umat yang paling moderat, umat yang paling maju, paling ke depan. Itu sepatutnya. Dalam Quran itu Allah Ta'ala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan islamiyah. Ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu Allah Ta'ala suruh kita ni usaha jadi supaya diri kita tu umat wasatiyah. Yu'minuna billah, beriman mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah wal yaumil akhir dan dengan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh mereka itu dengan perkara yang ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh mereka itu umat Nabi Muhammad dengan perkara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu. Dengan cara yang baik, itu maksud. Wa yanhauna 'anil munkari, dan menegah mereka itu daripada anil matruf, tinggal perkara yang mungkar tu bil ma'ruf, begitu. Suruh buat benda ma'ruf dengan ma'ruf, cegah tinggal benda mungkar dengan ma'ruf. Jangan kita cegah benda mungkar tu hingga jadi ada kemungkaran yang besar lagi. Itu tak betul tu. Itu tak betul tu. Tu. Wa yata'awanuna 'alal birri, dan tolong-menolonglah mereka itu umat Nabi Muhammad ni 'alal birri, di atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan kepada Allah. Jadi artinya kalau hak tolong-menolong di atas kebaikan dan perkara takwa ni, itu umat Muhammad SAW. Tak?
Tu kita nak buat program agama. Pakak tolong. Ni sumber gitu, ni sumber gini, ni bagi duit, ni bagi nasi, ni bagi lauk. Itu orang panggil umat Nabi Muhammad SAW. Itu umat Nabi Muhammad. Itu ciri khas umat Nabi Muhammad SAW tu gitu. Wala yata'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tu tengok. Dan tidak tolong menolonglah mereka itu umat Nabi Muhammad SAW di atas dosa dan perkara derhaka pada Allah Taala. Jadi kalau kita nak buat konser, dandu, ini, itu, joget, nanti ni. Boget, nanti ni. Pesta set. Oh, saya sumber. Saya. Itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Bukan umat yang sebenar. Umat juga, tapi ummatul dakwah. Ini bukan. Umat dakwah. Umat hak pertu diseru lah. Diajak, dinasihat. Semua umat Muhammad SAW. Bezanya hak juru, hak beriman, hak taat, ummatul ijabah. Hak deraka, hak maksiat, hak kufur, hak kafir tu ummatul dakwah. Gitu. Wa yuqimunas salata, dan mendirilah mereka itu umat Nabi Muhammad ni akan semaya. Jadi kalau tak semaya tu bukan umat Nabi Muhammad. Tak suruh mengaku ni. Buat malu. Wa yu'tuna zakata, dan menunailah mereka itu, mengeluarlah mereka itu umat Nabi Muhammad az-zakata, akan zakat. Jadi kalau hak tangan lokek nak keluar zakat, duk rasa harta dia berlaku, tak ada pun bahagian asnah yang dilapai daripada harta dia. Maka tu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawasawna 'alal sabri, dan berpesan-pesanlah mereka itu dengan kesabaran. Ni ada jatuh ni. Kalau tengok dalam naskah hak tahqiq ni, wa yatawasawna bil haqqi was sabri. Begitu. Mana ni semuanya ambil iktibas dalam Al-Quran. Dari ni kalau panggil iktibas. Ambil iktibas daripada ayat Quran. Wa yatawasawna, dan berpesan-pesanlah mereka itu bil haqqi was sabri, ataupun bil haqqi wa 'alas sabri. Dengan sebenar dan di atas kesabaran. Ataupun begini, babik gini, wa yatawasawna 'alal haqqi wa bis sabri. Itu lagi comel. Dan berpesan-pesanlah mereka itu umat Nabi Muhammad ni di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Sabar. Bukan sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Sabarlah. Tengok Yunus lagu tu, tengok Fawah ni lagu tu. Tak cakap dah nak hotel, biarlah, nak jadi gapo jadilah. Mudah-mudahan jadi orang belaka. Jangan jadi setel, gitulah. Sabarlah. Tak sabar, kat sakit jiwa lama dah. Jadi gila lama, tutup guru duk mengajar sini gila lama dah. Semua masuk buat gila belaka. Tak? Tengok. Tak sabar apa yang untuk kekeh peng untuk menulis, untuk robek je kekeh. Kita tulis ke apa boleh kita ya. Sebab ia pandai dah boleh baca. Tengok. Ni kena sabar. Kena sabar. Kalau ikutkan nafsu ni gak, beja ni lepo atas muka Firdaus, lepo atas muka Haslim, lepo atas muka Apih, lepo atas muka Yusuf, lepak atas Hufu pula, pak nafas pek pula, lo apakah dari sini? Tapi tidak, biarlah awak buat. Mudah-mudahan jadi orang lah, gitu. Jangan jadi setel sudah, gitu lah. Wa yujahaduna, dan berjihad mereka itu umat Nabi Muhammad. Berjihad mana bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jihad wal ijtihad, itu mana wal jihad. Bersungguh-sungguh, bersisilengnya bercawak kota, itu mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Jangan duk bahas IC pula. Kalau kira ni bunyi jihad enggak takbir, bong. Tembak itu. Negara tagut, negara kafir, takbir. Itu hanya bahas jihad itu. Bukan. Itu bukan jihad, tu jahat. Jihad itu maknanya jid wal ijtihad. Bersisilnya bercawak ke kota di jalan Allah. Mana bersungguh-sungguh jalan Allah.
Ada jihadul akbar, ada jihadul asghar. Nah, jihadul akbar ni jihadu bin nafsi. Jihad lawan nafsu hak jahat ada dalam diri kita tu. Hak tu orang panggil a'da aduwika, nafsu kallati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu yang ada dalam tubuhmu tu Hazim. Nafsu yang ada dalam tubuhmu tu Yazid. Akmal. Nafsu jahat, nafsu malah ngapa, nafsu malah ngaji, malah murajaah, malah nak faham. Malah cari faham, biar tak faham, biar duduk setahun duduk bodoh, situ 2 tahun bodoh, lalakan itu baik. Puas dah duduk. Setahun 2 tahun tak tambah-tambah ilmu duduk bodoh. Tak bodoh apa je tak sungguh. Dia tak tanya orang hak faham lagu mana, saya tak faham lagi ni. Saya tak nampak jalan lagi ni. Soroh tu tak faham apa lagi ni. Tak serih tak erti lagi ni. Tahu gapo lagi contoh. Cari. Ndak duduk ngah bodoh gitu tak apa, relax. Duduk setahun bodoh, 2 tahun bodoh, 3 tahun tu baik lah. Macam gitu. Lawan. Itu orang panggil jihad. Lawan nafsu jahat adalah diri kita tu. Itu jihadul akbar. Nabi ayat ke? Bila pergi badar balik, sudah pergi badar, Nabi kata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kembali kita daripada perang yang kecil kepada perang yang lebih besar. Ada lagi perang yang lebih besar ya Rasulullah? Ada. Mana? Jihad lawan nafsu. Esok puasa. Itu ni. Lama ada hak terlupa bangun-bangun duduk kedai dah pijana relax, order take obai. Wak relax, bangun kucai milu, cak relax. Jangan buat gitu. Yang wak lupa, buat lupa, jangan lupa sungguh tak. Lupa sungguh. Tu. Ni dia pesan dah siap. Kalau nampak saya duduk makan jangan tegur ke apa dah, biar saya selesai dulu. Baru ya, tak puasa ke? Ada tu ni. Berat lagu tu buat lupa. Wala yakhafu, dan tidak takutlah mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhafuna, dan tidak takutlah mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tinggal tu fillahi, pada hak Allah Taala. Tu laumatalain, akan cercaan orang-orang yang mencerca, min ahli zaighi wal khizlan, daripada puak-puak sesat dan puak-puak yang Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Gitu. Tulis itu. Wala yakhafuna fillahi, dan tidak takutlah mereka itu pada Allah Ta'ala. Ini apa yang mana? Jadi mereka tidak takut nak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Nak semaya jemaah, nak berzikir, tak takut. Tak takut laumatalaim, akan cercaan orang-orang yang mencerca, min ahli zairi, daripada puak-puak sesat, puak-puak nyeleweng. Puak-puak sesat ni, dia kata orang zikir tu sesat, dia tu sesat. Orang duduk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, atau sesak. Tengok hangguk. Tidak baca hadis sahabat Nabi itu bila berzikir itu tamayul, dipanggil tamayul ni condong yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Seumpama pokok yang ditiup angin yang sangat kuat. Mu cari sendiri hadis tengok. Abdullah bin Umar kau cerita bagaimana perilaku para sahabat bila berzikir. Mana para sahabat ni bila berzikir, kata Abdullah bin Umar kalau tak silap. Cari sendiri hadis dia. Bergoncang-goncang tubuhnya, mengiri menganah. Ada dalam satu riwayat lain, ke depan ke belakang. Bandingnya nak serupa, nampak jelas orang panggil bergoceh lagu mana. Seumpama pokok ditiup angin yang sangat kuat. Ada angin kuat ni, pokok tu senyap. Ada gitu.
Angin ni kalau tiup kat pokok tu gini, meliuk-liuk. Ajalah tu. Nah, la ilaha illallah. La ilaha. Ajalah tu. Boleh kau fak tahib, fak ahlu zaid ni, fak sesak ni. Dia kata, tu sesak. Sesak tu. Jadi ciri sesaknya ialah zikir. Apa sesak? Sebab tubuh duk gini. Apa? Kalau zikir kena duk gini, la ilaha illallah. Tidur ya awak dia. Nah, tidur ya awak dia. Ni orang panggil ni. Tu orang panggil fitrah gerak tubuh. Lepas tu awak banding pula dengan Yahudi duk baca kitab Yahudi duduk gini. Oh, berat mula begitu. Mungkin tahfiz. Bahasa kita tahfiz tak? Ada budak sekolah dah ngomong asli. Ya lah dok aku tahfiz tak ada ayat Quran boleh sambung semua. Ada duk ngapa Quran mana? Tahfiz. Tidak gini ya? Ada. Duduk tubuh tu. Mun tengok Yahudi duduk baca kitab je gini. Oh, serupa. Serupa abah mung tu Yahudi bodoh ni orang Islam. Bawa mana berat tu. Nah, tu gitu. Tak takut ah. Kita zikir lah. Kita baca Quran. Kita selawat ke Nabi. Nah, pasal cara orang-orang hak cerca. Cerca orang-orang hak cerca daripada puak-puak menyeleweng wal khizlan. Dan orang-orang yang Allah Taala tak bagi taufik. Ada arah tu yang tak bagi taufik ke dia. Tu khizlan tu lawan bagi taufik. Kalau taufik tu khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah, artinya khizlan tu khalqul qudrati fil abdi alal maksiyati aw ala ma la yu'nihi. Itu mana khizlan. Ia lawan bagi taufik. Taufik ni mana Allah Taala menjadikan ring pada hamba tu mampu untuk berbuat ibadat taat. Artinya lawan dia apa? Khizlan. Khizlan tu lawan bagi taufik. Apa? Allah Taala buat pada hamba tu kemampuan di atas buat maksiat dan benda yang tidak ada manfaat pada agama. Itu. Tu. Habis. Fama maka tidak yasuddu mencegahlah an sabilillah daripada jalan Allah. Fama yasuddu maka tidak mencegahlah an sabilillah daripada tinggal jalan Allah. Tak tinggal. Tidak kata. Nah, orang kata sikit. Dapat warak sokok tapalah mau piah. Dia pun buat piah jadi kepala dogo duk berjalan kata gitu. Nah, itulah. Aslinya bukit. Ini bukit. Tak tahu main mana pula. Mazhab kek. Kalau jumpa kali lagi saya bakar. Saya bakar lalu. Nak pakai kek nanti mu habis ngaji esok dalam pondok boleh pakai kek. Haram. Dia pun buka video aku dia jawab. Ni tak apa boleh ni. Itu bukan untuk umum bodoh, untuk orang awal. Mu orang awal ke mu pelajar pondok. Kalau pelajar pondok, wak cara pelajar pondok. Kalau mu orang awal, wak cara orang awal. Beda. Pelajar pondok ni dia ada khususiat dia. Ada penampilan dia. Pelajar pondok tak akan seluar jing. Itu. Kalau pelajar pondok pakai kain sarung. Akan seluar jing boleh? Boleh lepas. Habis ya. Ada pun pergi hijau ke mana tak apa. Tokyo pakai pergi hijau kedai makan pakai sarung juga. Kena tengok suasana lah juga. Itulah begitu. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Itu ni. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Ada tempat dia ada sesuai. Tiap-tiap tempat tu ada perkataan dia, tiap-tiap perkataan tu ada tempat dia. Itu. Munasabah tak kalau aku pergi ngajar di masjid surah, aku ni lepas rambut aku buat panjang ni, pakai baju cakar ke, seluar jeans soyok bawah lutut, atas lutut, bolehlah. Bawah lutut atas lutut tu tak apa, bukan aurat. Yang penting antara pusat dengan lutut tertutup. Itu ni. Mula siapa tak kalau aku pergi ngajar gitu? Mula siapa tak?
Allah Ta'ala buat begini. Silap-silap bola orang rigak boleh buat gila. Kena ada kesesuaian lah, fair tak? Kita pergi jabat kau, kita pergi mana, biar ada kesesuaian, pakai kok, pakai kasut ke berapa dah tu ni. Kita nak kekal penampilan kita sebagai orang pondok dengan kesesuaian sarung, silakan. Dok pakai jubah, pakai hak sesuai itu. Kita nak berenang sesuai dok dengan pakai jubah dengan serban. Boleh? Sesuai tak? Ada pakaian dia. Nah. Mereka Abu Bukhari tak ada hal kan dekat. Itulah itu kelas apa tinggi. Itu makan tinggi, itu tak boleh biru. Jangan pakai kek dah. Jumpa lagi Afiq Hasling. Nah, ni apa ni? Emang kecil kan. Ke apa saja bakar dulu. Bakar depan mata dulu. Bakar kek tu. Klik rumah bakar nak bakar kak. Pondok jangan. Tu maka tak meninggallah dia. Fama yasuddu an sabilillah, maka tidak mencegahlah daripada tinggal jalan Allah. Tidak mencegah ke dia tu daripada tinggal jalan Allah. Tidak kata orang kata sikit, orang caci sikit, orang maki sikit. Senyak, kotek, tak sedar zikir apa. Dia kata sesat, berat. Orang kata selagi mana orang kata tak ada beri mudarat atasmu. Orang puji tak ada beri manfaat atasmu. Patut duk sibuk apa dengan orang? Nah, musibuk dengan Tuhan. Gitu. Habis itu. Wa yalumu 'alal qiyami. Nah. Dan bersegeralah 'alal qiyami, dan bersegeralah mereka itu umat Nabi Muhammad SAW 'alal qiyami, di atas mendirikan biwajibi, dengan kewajiban hakillah, kewajiban bagi hak Allah Ta'ala. Tu. Illallazi, melainkan orang-orang yang haqqat alaihim, yang berhaklah di atas mereka itu al-kalimatu minallahi, oleh kalimah daripada Allah, bisyaqaqi wa fi nuskhati bisyaqawati, dengan syaqawah, wal khusrani, dan kerugian. Syaqawah itu mana celaka. Celaka akhirat lah. Wal khusrani, dan kerugian. Wal khizi, dan keji. Wal hawani, dan kehinaan. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala tetap dah di atas mereka itu oleh kalimah ni, mana ketetapan. Itu mana? Allah Ta'ala tetap dah di atas orang itu. Nah, setengah daripada orang-orang yang celaka akhirat esok, rugi akhirat esok, keji dan hina akhirat esok. Tak ada arah. Kalau hak lagu tu memanglah tak semaya, tak menolong di atas kebaikan takwa, tidak jihad fi sabilillah, tidak berpesan-pesan dengan di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Takut orang celah, takut buat baik, takut orang celah. Melainkan orang lagu tu ialah tidak. Wala yatajarradu linushi ibadillahi wa da'watihim ilallahi ila babillahi. Wala yatajarradu, dan tidak sunyilah. Wala yatajarradu, dan tidak sunyilah linushi ibadillah, bagi menasihati hamba-hamba bagi Allah, wa da'watihim, dan menyeru akan mereka itu hamba-hamba Allah tu ilallah, ay ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dalam satu nuskhahnya ila babillah, kepada pintu Allah. Pintu tu bukan Tuhan ada pintu dah. Kinayah kata apa? Kedekatan dengan Allah. Itu. Kita kan kalau siapa rumah orang, siapa depan pintu dekat kalau duk main sikit lagi. Tuan rumah duk tunggu. Mana memang kata siapa dah? Sikit lagi. Jauh lagi tu. Kalau duk depan rumah, mana tak buka pintu ni? Dia masa mana? Duk depan rumah. Dekat depan pintu. Macam mana? Itu perak. Itu maksud.
Jadi tulis itu fi nusqatin ila babillahi. Wala tajarradu, dan tidak sunyilah umat Nabi Muhammad ni linushi ibadillah, bagi menasihati hamba-hamba Allah, wa da'watihim, dan menyeru akan mereka itu hamba-hamba Allah ni ilallah, kepada Allah. Ini supaya dekat dengan Allah, illa melainkan nah tu illa allazi, mereka orang-orang yang sabaqat lahum, yang telah terdahululah bagi mereka itu minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, al-husna, akan kebaikan, bis-sa'adati, dengan kebahagiaan, wal amani, dan keamanan, wal fauzi, dan kejayaan, war ridwani, dan keredaan. Itu jadi tidak sunyilah hamba-hamba Allah ni untuk nasihat pada hamba Allah dan dakwah kepada Allah. Mereka orang yang telah terdahulu di atas mereka itu daripada Allah itu akan kebaikan, dengan kebahagiaan dan keamanan dan kejayaan dan keredaan. Tu artinya, kalau orang itu orang panggil tidak nasihati hamba-hamba Allah, tidak menyeru manusia kepada Allah, berarti orang itu tidak terdahulu di atas dia daripada kebaikan Allah. Itu maksud. Ulaika, mereka itulah warathatun nabiyina, pewaris bagi sekalian para nabi, wa a'immatul muttaqina, dan para imam-imam yang bertakwa kepada Allah, wa khiratu, dan hamba terpilih, rabbil alamina, bagi Tuhan semesta alam. Siapa tu? Minal mu'minin, daripada orang yang beriman kepada Allah, ar-rasikhina fil ilmi, yang rasikh, yang dalam pada ilmu, al-mutahaqqiquna, dan yang berhakikat, yang tahqiq, bihaqaiqil imani, dengan hakikat-hakikat keimanan, wal itqani, dan keyakinan, wal ihsani, dan kebaikan. Itu semuanya atas pada kata al-iman di belakang tu. Mana al-mutahaqqiquna bihaqaiqil itqan wa bihaqaiqil ihsan. Orang-orang yang tahqiq dengan segala hakikat-hakikat bagi keyakinan dan kebaikan. Al-wafiquna, yang diberi taufik, muwafaqahlah mereka itu, ala asrarillah. Tu. Ataupun al-wafiquna, yang berdirilah mereka itu, ala asrarillah, di atas rahasia-rahasia Allah, fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah, wa malakutihi, dan alam malakutnya Allah, min tariqil kashfi wal ayan, daripada jalan kasyaf wal ayan. Tu Abdullah tu kasyaf dan ayan tu Abdullah, mana pembukaan futuhat daripada Allah. Itu maksud. Wama, dan tidak fazu, berjayalah mereka itu, bihadhil manaqibi, dengan ini pangkat, wala wasalu, dan tidak sampailah mereka itu, ila hadhil maratibi, kepada ini martabat, illa, melainkan sampainya lagu mana? Bihusni, dengan elok, ittifaihim, dengan elok dengan elok taufik mereka itu, bihusni ittifaihim, dengan elok taufik mereka itu, wa kamal ittibaihim, dan sempurna mengikut mereka itu, li imamil a'immati. Ikut siapa? Ikut imam bagi para imam. Siapa? Imam bagi para imam itu siapa? Siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu jadi tak akan siapa orang panggil martabat tu melainkan dengan elok taufik dan sempurna ikut sunnah Nabi SAW. Wa kamal ittiba'ihi, dan sempurna mengikut mereka itu li imamil a'immati, bagi imam bagi para imam, allazi yang bermula imam bagi para imam ni, allazi arsalahu yang diutuslah akan dia Allahu oleh Allah lil alamina, untuk alam ini. Mana untuk alam ni maknanya annas wal jin tadi lah. Nah, rahmatan sebagai rahmat, abdillahi hamba bagi Allah. Imam ni siapa? Hamba bagi Allah. Wa rasulihi, dan utusannya Allah. Wa habibihi, dan kekasihnya Allah. Wa khalilihi, dan temarapaknya Allah. Sayyidina, junjungan kami, Muhammadin, yaitu siapa? Junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rahmat Allah lah turun di atasnya Nabi Muhammad dan di atas keluarganya dan sahabatnya Nabi Muhammad, fi kulli hinin, pada tiap-tiap ketika, wa awanin, dan pada tiap-tiap masa, salatan sebagai rahmat, wa salaman, dan sebagai sejahtera, daimaini, yang berkekalanlah kedua-duanya, bidawamillahil malikid dayani, dengan berkekalannya Allah Ta'ala Raja Ad-Dayani. Raja bagi sekalian raja-raja, raja bagi sekalian kerajaan-kerajaan, raja bagi sekalian kuasa-kuasa. Habis itu. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, amma ba'du fayaqulul abdul faqirul mu'tarifu bil qusuri wat taqsirir raji afwa rabbihil qadiril syarifu Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Al-Husainiyu afallahu anhu wa an aslafihi amin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sulukul jannati wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqadin nas'aluka min khairin ma sa'alaka min rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil